istinja ke apa ni dia pakai batu je. Nak bersuci daripada najis tu dia pakai batu je. Jadi boleh pergi tempat kotor. Kena lah. Tempat kotor tu tak molek lah. Yang kedua, boleh pergi juga kepada kemaluan. Bila sentuh, situ ada khilaf kan. Ramai juga ulama mengatakan batas air semaya dia. Kalau sentuh tu. Kalau tidak sabit tu pun dia bawa fikiran kita ke lain. Membawa fikiran seseorang itu ke lain. Itu tidak sesuai lah, terutama sekali dalam semaya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, kita tidak bebas untuk angkat tangan gapo ni. Bila semaya nak takbir, nak angkat tangan tu biar tinggi. Sebab orang lelaki memang moleknya tinggi. Sekurang-kurangnya para bahu ni Allah. Kalau tidak molek tinggi telinga ni. Nak akak lagu mana kalau duduk dalam tu? Kalau cuba juga nak akak juga boleh jadi telanjang. Sebab dalam keadaan selai kain ni pakai ni. Boleh jadi sibuk pula, satu kerja pula tu. Lepas tu kalau mengambil kira hak mazhab termasuk Imam Bukhari terima, nak rokok, bangun daripada rokok kan ada akak tangan tu. Akak tangan. Jadi susah. Menyebabkan jadi tidak bebas, tak sempurna semaya tu. Itu sebab Nabi SAW larang tangan tu duduk dalam apabila pakai selai kain. Orang kita panggil selimut telanjang. Orang kita panggil selimut telanjang. Dan dalam istilah hadis ni dia sebut istimalus samma. Istimal as-samma, kalau sekiranya buku habis, tangan tu duduk dalam. Begitu juga sebab antara sebab lain lagi, jadi susah nak buat kerja. Kalau tidak sabit semaya, kalau pakai lagu tu susah nak buat kerja. Nak beli, nak gapo, nak lari pun susah. Sebab apa, tangan duduk dalam. Tak bebas. Nabi SAW naknya walaupun kita susah belah mana-mana pun, cubalah cari kemudahan, keselesaan. Dan paling dapat kita menutup tubuh kita itu hak lebih molek lagi. Digunakan cara tu. Kita pilihlah cara tu. Itu hak dia ajar di sini ya. Aqdil izar 'ala al-qafa fi shalah. Menyimpul kain di tengkuk apabila hendak sembahyang. Kalau tidak sembahyang pun lagu tu juga. Kita tak boleh nak payah lah keadaan kita ni kan. Kalau hidup zaman ni muka senang belaka kan, pakaian, baju, gapo sempurna. Tapi kalau orang-orang yang susah, negeri-negeri yang susah, kalau kita pergi, kita masih boleh tengok lagi orang pakai selai kain lagu ni. Masih boleh tengok lagi. Dan kalau kita tak tengok, cuba bayarlah keadaan sahabat-sahabat dulu tu lagu ni. Ketika susah. Bukannya senang mana. Ada senang. Hak ketika senang pun ada juga. Tapi ketika susahnya lagu ni. Pakai gitu pergi sembahyang masjid. Tak ada kita kata berlapis-lapis lah pakaian, dengan baju panas, baju dalamnya, kita kata baju luar lagi. Kalau negeri-negeri musim sejuk pun ada lagi hak luar lagi, lepas tu selimut lagi ke atas ni sebar ni, kita kata kain apa dia sebar tu. Macam-macam lah. Digunakan itu banyak kainnya. Tapi zaman Nabi SAW ni, dia sendiri pun ada juga pakai selai kain saja, selimut lagu tu. Pergi sana mari, pergi perang pakai lagu tu. Kita kata susah pun naik kuda lagu tu. Tapi dah biasa. Apabila biasa kan, dia jadi tak apa pula kan. Tak biasa kan, mula nak jerit lah kain tu. Reboh sendirilah. Lepas tu Imam Bukhari buat mari. Wa qala Abu Hazim. Abu Hazim meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad, katanya mereka, yakni para sahabat, bersembahyang bersama Nabi SAW dengan menyimpul kain-kain mereka di tengkuk. Ini gambaran pada masa itu.
Ha? Bukan seorang dua ramai sahabat-sahabat pakai lagu tu. Tak ada istimewa mana. Pakai lagu tu, semaya di masjid dengan Nabi SAW. Dan Nabi SAW tak kata apa. Tak kata apa pun. Nota 379 tu, ni orang panggil taklid. Abu Hazim berkata gini. Sahal bin Sa'ad kata mereka, yakni para sahabat bersemayam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ada sanad itu. Imam Bukhari kata Abu Hazim kata. Imam Bukhari tak ada dengan Abu Hazim tu. Ni orang panggil taklid lagu ni. Istilah dianya, ni orang panggil hadis dikemukakan oleh Bukhari secara taklid. Ni hadis ni. Sahal bin Sa'ad riwayat gini bersemaya bersama Nabi. Tetapi sanadnya tidak lengkap. Hanya ada sanad di bahagian atas, alik atas. Abu Hazim meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad tu sahabat lah. Alik atas, alik bawah tu tak ada. Kalau meriwayatkan hadis lagu ni, orang panggil riwayat secara ta'liq atau mu'allaq. Hadis mu'allaq orang panggil juga. Ta'liq ini diwasalkan oleh Bukhari sendiri di bawah bab ke-6, hadis nombor 349. Ia dikemukakan di sini untuk membuktikan kebenaran tajuk bab yang dibuatnya. Imam Bukhari buat mari. Ada kalanya dia tak ada, dia tak mari dalam kitab dia. Ada kalanya hadis dengan lengkap sanadnya dia buat mari di tempat lain. Macam ni, tak lengkap sanadnya secara taklid. Tetapi hadis nombor 349, cuba kita tengok. 349, muka surat 342. Abu Hazim meriwayatkan kepadaku daripada Sahal bin Sa'ad, katanya, ada beberapa orang lelaki bersembahyang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikat kain-kain mereka di tengkuk seperti yang dibuat oleh kanak-kanak. Itu hal lengkapnya. Sanad pun cukup. Imam Bukhari ambil daripada Musaddad, dia ambil daripada Yahya dan seterusnya. Kepada orang-orang perempuan dikatakan, janganlah kamu mengangkat kepala, yakni daripada sujud, sehingga orang-orang lelaki benar-benar telah duduk. Itu cerita. Itu hak lengkapnya. Imam Bukhari sendiri buat mari. Tapi sini dia tidak mari lagi, dia mari rekah je. Sekadar dia nak cerita sahabat-sahabat ni pakai kain kat tekuk. Tu je. Ni tu, sekadar tu ada dah dalam ni. Dan kalau kita tengok hak lengkap tadi pun, ya semua budak-budak ikat tekuk. Kadang susah. Kerana susah orang tua pun jadi macam budak-budak. Itulah tujuan Imam Bukhari buat mari di sini. Maknanya kalau kita tengok kan dari segi zahir lah, jauh lah ketinggalan sahabat ni kan daripada kita, dari segi majunya, dari segi kemajuan, dari segi fashion, pakaian, dari segi gapo kan, sadap gapo. Tetapi kerja mereka ni besar. Kerja dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada banyak alasan lah. Kalau kita kat setara tu tak pergi masjid lah, hak cukup pakaian pun tak pergi masjid. Tak pergi masjid lagi serba cukup. Ni dak dalam keadaan lagu ni pun pergi semacam siapa masa berjual pergi perang. Gapo dia lah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh buat berlaku. Hasil daripada hak tu orang-orang hak lagu ni lah. Kalau kita bayangkan, kenal kembali Islam ni sampai seluruh dunia, masih hal lagu ni. Bukannya orang bergaya, tak ada gaya lah kita kata. Bergaya dengan cukup persiapan dengan gapo, tak ada. Tetapi keikhlasan dia, kesungguhan dia, ketaatan dia kepada Allah dan Rasul telah menyebabkan Islam ni rata lah sampai kita ni. Tapi nak boleh lagu tu pun susah. Tidak jadi halangan. Nak ceritanya kita dalam keadaan senang ni lagilah sepatutnya kena kuat Islam, kena buat kerja Islam. Dalam keadaan susah ni pun tengok.
Lepas tu kita pergi kepada hadis. Muhammad bin Al-Munkadir dia kata pernah Jabir bersembahyang dengan memakai sehelai kain yang disimpul hujungnya di tengkuk, sedangkan kain-kain yang lain ada tergantung di penyangkut baju. Orang pun ada katalah ke dia, pakai sehelai kain saja, padahal ada baju lain, pakaian lain bergantungan tu. Jabir menjawab, sebenarnya aku melakukan begitu supaya dilihat oleh orang yang bodoh sepertimu. Siapalah di antara kami yang mempunyai dua helai kain di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tak ada, kata dia. Lepas tu Muhammad bin Al-Munkadir juga meriwayatkan, dia kata saya melihat Jabir bersembahyang dengan pakai satu helai pakaian kain saja. Dan dia kata saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai selai kain saja. Kalau kita tengok dalam riwayat ini, tidak jelas kan? Tidak jelas siapa dia yang kata kepada Jabir tu sembahyang pakai selai kain saja kok. Tidak jelas. Dia kata ada orang berkata kepadanya. Ada orang berkata kepadanya, engkau bersembahyang dengan memakai selai kain saja. Itu sah. Kalau kita tengok hadis yang kedua, juga riwayat Muhammad bin Al-Munkadir, dia kata dia tengok Jabir bin Abdullah bersembahyang dengan pakai selai kain sahaja. Tidak nampak siapa dia. Hak Jabir kata orang bodoh seperti mu ni. Mu tu siapa dia? Kalau berdasarkan riwayat ini tidak nyata. Sebab itu kita ada nota di bawah tu 380. Berdasarkan riwayat Muslim, orang berkenaan ialah Ubadah bin Al-Walid bin Ubadah bin As-Samit, cucu kepada sahabat Nabi SAW yang terkenal, Ubadah bin As-Samit. Ni orang yang berkenaan yang kata begitu tu kepada Jabir tu ialah Ubadah bin Al-Walid bin Ubadah bin As-Samit. Di dalam riwayat Bukhari akan datang bab ke-11, hadis nombor 357. Sebab kalau kita tengok sesuatu hadis tak jelas. Dia kena tengok pula di tempat lain. Tersebut orang berkenaan ialah Muhammad bin Al-Munkadir sendiri. Muhammad bin Al-Munkadir sendiri. Ada juga dalam setengah-setengah riwayat yang lain tersebut dia ialah Sa'id bin Al-Harith. Ke mana-mana pun ada kemungkinan ketiga-tiga mereka ni terlibat sama. Terlibat sama ada sekali lah pergi. Sebab kalau kita tengok dalam riwayat 357 muka surat 351 muka surat 351 tu 357 nombor hadis. Riwayat Muhammad bin Al-Munkadir, dia kata saya masuk menemui Jabir. Aku pergi menemui Jabir bin Abdullah ketika dia sedang bersembahyang dengan berselimut menggunakan selai kain sahaja, sedangkan selendangnya ada tergantung di penyangkut pakaian. Apabila dia selesai bersembahyang, kami pun berkata, itu dalam riwayat ni, kami pun berkata, wahai Aba Abdullah, engkau bersembahyang dengan dalam keadaan selendangmu ada tergantung? Beliau menjawab dengan katanya, ya, aku mahu dilihat oleh orang-orang yang jahil seperti kamu. Sini pula jahil. Aku telah melihat Nabi SAW bersembahyang begini. Itu lebih jelas lah. Maknanya beberapa orang tu yang terlibat dalam peristiwa ini, dalam cerita ni,